Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi sekalian, kita kembali ke kitab kita Zadul Muta'allim, dan pada malam ini muka surat 177 Babur Ruju'. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Bab ruju'. Ruju' artinya kembali. Daripada raja'a, yarji'u, balik maksudnya, iaitu mengembalikan isteri yang dicerai. Yang dimaksudkan di sini secara istilahnya ialah mengembalikan isteri yang dicerai. Kepada apa? Kepada perkahwinannya ketika dalam iddah cerai. Maksudnya mengembalikan isteri ke dalam ikatan perkahwinan dengan suami yang menceraikannya, ya, tanpa akad baru, tanpa mahar baharu, ya, dengan akad yang mula. Sebab itu yang diceraikan dengan talak raj'i yang kita sebut dah sebelum ini, talak raj'i maksudnya sang suami yang menceraikan isteri itu boleh kembali kepada isterinya ataupun mengembalikan isterinya itu ke ikatan perkahwinannya dengan mahar dan akad yang asal secara kehendak satu pihak. Maksudnya tak perlu kepada redha ataupun kerelaan isteri. Ya, itu dipanggil rujuk. Talak raj'i. Ya. Baik. Kalau talak bain tak boleh dah. Kalau talak bain akbar pun lagi tak boleh. Nak merujuk dengan akad dan mahar yang lama, yang asal. Pakai mahar baru, akad baru boleh. Baik. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 229. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratan. Talak itu dua kali. Fa imsakum bima'rufin. Maka hendaklah jika nak meneruskan perkahwinan itu, bolehlah diteruskan ikatan perkahwinan itu dengan secara baik. Ya, au tasrihum biihsan, ataupun lepaskan dengan cara yang baik. Artinya putuskan hubungan perkahwinan itu terus, tak balik-balik dah. Contoh, ya, bercerai terus. Jadi tak berlaku fa imsakum bima'ruf kalau tak ada rujuk. Talak sekali, tak ada dah nak kata yang dia kata peganglah perkahwinan itu atau teruskanlah perkahwinan itu. Kecuali dengan rujuk selepas talak. Maka adalah rujuk itu. Dua kali cerai. Dua kali dah talak. Fa imsakum bima'ruf. Allah SWT sebut. Maka pegang. Kekal. Teruskan perkahwinan itu. Cara dengan baik. Macam mana nak teruskan cara perkahwinan itu kalau tak ada rujuk balik? Itu dalilnya daripada Al-Quran, sementara daripada hadis As-Sunnah daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsata radhiyallahu anha thumma raja'aha, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceraikan isterinya Hafsah, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merujuknya kembali. Artinya balik semula ke ikatan pernikahan. Baik. Maka bolehlah rujuk dengan talak jika talak raj'i. Baik. Selama dalam iddah. Selepas ini kita akan masuk pula bab iddah. Lepas itu habislah bab munakahat dalam kitab ini. Hendaklah lepas itu kita mendalaminya pula dalam kitab-kitab yang lebih detail, yang lebih terperinci, yang lebih tebal. Ya, lepas itu. Pasal dia tak sebut sini khuluknya, li'annya,
ilaknya, ya, ziharnya, dia tak sebutlah. Itu detail. Baik. Apabila cerai oleh seorang suami yang merdeka, maksudnya dengan apa? Dengan kehendak sendiri, tanpa dia paksa. Dan dia akil, berakal. Akan isterinya dengan satu talak atau dengan dua talak, maka haruslah ia rujuk semula akan isterinya sebelum habis iddah. Harus ini maksudnya boleh. Boleh. Ya, jaiz, yajuz. Bukan harus Indonesia. Harus Indonesia maksudnya apa? Wajib, mesti, fardu. Haruslah maksud ini boleh. Boleh rujuk, boleh tidak rujuk. Boleh kembali kepada pernikahan ataupun meneruskan perceraian selama mana dalam iddahnya. Ya. Dengan apa? Dengan mahar yang sama, dengan akad yang sama yang sedia ada, dan dengan keinginan satu pihak, iaitu pihak suami yang menceraikan. Boleh balik bila-bila masa dalam iddah. Itu dia. Sebelum habis iddah dia. Ini berdasarkan kepada apa? Kepada firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 228. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihin fi dzalika in aradu islaha. Dan Allah SWT menggunakan perkataan bu'ulatuhunna. Bu'ulatuhunna siapa dia? Bu'ulatuhun, bu'ul, ba'al ini suami. Suami perempuan itu yang diceraikan itu lebih berhak untuk mengembalikan mereka, iaitu isteri-isteri yang diceraikan, kepada apa? Kepada ikatan pernikahan semula. Fi dzalik in aradu islaha. Jika suami-suami yang menceraikan itu mahukan berbaik-baik semula, mahukan supaya meneruskan pernikahan itu, perkahwinan itu. Jadi orang yang ataupun wanita, isteri yang ditalak dengan talak raj'i, iaitu talak 1, talak 2, selepas dukhul, maksudnya apa? Selepas bersama, selepas disetubuhi, bahasa jelasnya, maka dia talak raj'i. Tapi kalau dia cerai sebelum dukhul, akad nikah, akad dah sempurna, sah perkahwinan, tapi sebelum bersama dia cerai, ni dia tak boleh balik dah. Ni talak bain. Talak bain, bukan talak raj'i. Talak bain. Bain maksudnya bain yang kecil, bain asghar. Bain asghar maksudnya boleh nak balik semula, tapi kena akad semula, mahar baru. Mahar baru. Kalau sebelum disetubuhi. Baik. Misal lafaz rujuk itu seperti berkata ia kepada isterinya, aku rujuk akan engkau. Atau berkata ia, aku rujuk akan isteriku. Sebut nama. Maka ada saksi atau tidak ada saksi, maka pernikahan itu kembali pulih semula dengan kadar talak yang sedia ada lah. Kalau dia dah talak 2, ada baki 1 lagi. Ada baki 1 lagi lah. Dia tak 1 lagi, maka bain. Tak boleh balik dah. Kecuali dengan akad dan mahar yang baharu. Selepas iddahnya itu boleh balik lah, tapi kena akad baru, dia dah jadi bain, talak bain. Kalau talak 1 masih talak raj'i,
Talak dua masih raja'i. Raja'i maksudnya boleh rujuk. Boleh rujuk. Itu masuk raja'i. Baik. Kalau eloknya disunatkanlah, digalakkan supaya apa? Supaya ada saksi. Wa ashhidu zawai adlin minkum dalam surah At-Talaq. Maka persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di kalangan kamu. Supaya apa tuan-tuan dan puan-puan? Supaya bila ada saksi ini mudah untuk kita buktikan. Ada saksi, bawa saksi. Macam dalam kes yang saya cerita tu, saya kata carilah saksi, bawa saksi. Dia tak tapi bila dia sebut begitu, sebenarnya dah rujuk. Isteri dia tetap tak mahu. Berbahaya tu. Bermasalah tu. Isteri sangka dia sudah lepas, bebas apabila berakhirnya iddah. Sebelum itu, suami dah pergi rujuk. Dia mati-mati tak nak. Saya kata, bawalah saksi. Pergilah ke urusan di mahkamah dan sebagainya. Itu setakat yang saya dapat nasihatkan ataupun sarankan. Selepas itu, kita pun tak boleh nak apa-apalah sebenarnya. Pasal masalah tu masalah peribadi orang. Masalah kita pun banyak juga. Kalau kita mikir-mikir, kita jadi pening. Kita pun banyak masalah. Baik, contoh. Bukan masalah, tuan-tuan yang salah faham pula. Banyak masalah perkahwinan. Masalah keluarga ustaz ni. Dah, masalah-masalah macam-macam lah kan. Gitu. Baik. Dalil ya. Tak apalah. Memadai dah. Ya. Dengan kita sebut apa? Kita sebut bahawa rujuk dengan satu pihak, kedudukan saksi wajib ke tidak? Sunat. Digalakkan, sangat dianjurkan supaya bawa saksi 2 orang. Baik. Buat video pun boleh juga, tapi video ni dia panggil qarinah sahaja. Dia tidak sekuat saksi mata. Boleh juga 3 zaman dia buat. Itu siapkan dalam mana? Dalam TikTok. Baik. Baik. Iddah perempuan. Adapun perempuan yang beriddah itu 2 bahagi. Pertama, perempuan yang beriddah itu kerana mati suaminya. Ini dipanggil iddatu wafah. Iddatu wafah ataupun iddatu wafat. Kerana ditinggal mati oleh suami. Itu iddahnya. Dipanggil iddatu wafah. Kedua, perempuan yang beriddah kerana bercerai. Bercerai hidup. Bercerai hidup. Baik. Iddah perempuan yang mati suaminya ialah 1. Jika ia mengandung, maka iddahnya dengan bersalin. Ini iddatu wafah. Mati suaminya. Maka kalau dia, isteri itu mengandung, maka bila habis iddahnya? Bila melahirkan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun. At-Talaq ayat 4. Dan mereka yang mengandung, iddahnya
ialah sehingga mereka bersalin, mereka beranak. Sini panggil apa? Bersalin. Bersaling. Beranak sini. Beranak ni istilah tepat, tak ada nak boleh nak ni bersalin kan, macam bersalin baju ke, bersalin kulit ke, bersalin apa. Ada? Dua. Jika ia tidak mengandung, maka addahnya 4 bulan 10 hari. Berapa tuan-tuan? 4 bulan 10 hari. Ini kalau tak mengandung. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 'ashra. Al-Baqarah ayat 224. Dan orang-orang yang wafat di kalangan kamu, orang yang mati di kalangan kamu, dan mereka itu meninggalkan isteri-isteri, maka isteri-isteri itu hendaklah menunggu, maksudnya menunggu iddah, hendaklah beriddah dengan berapa bulan? Ya, dengan 4 bulan 10 hari. Mereka itu beriddah 4 bulan 10 hari. Ada perempuan yang bercerai, masuk bercerai hidup. Jika sedang ia mengandung, maka iddahnya dengan bersalin. Supaya orang tadi. Kalau lama, baru bersalin, baru minggu pertama, contoh, lama 9 bulan, contoh. Tak. Kalau bulan ke-8 bercerai, sekejap lah iddahnya. Kalau nak diu dah esok, cerai hari ni. Lahir dia esok, habis iddah. Gitu. Serupa juga dengan yang tadi. Addatul wafah. Ada. 2. Jika ia tidak mengandung, maka iddahnya 3 kali suci daripada haid. Salah satu quru. 3 kali suci daripada haid. Kita sebut dulu talak ada berapa? Ada 2 jenis. Satu talak sunni, satu lagi talak bid'i. Talak sunni ialah talak yang dijatuhkan pada waktu suci dan tidak dicampuri ataupun tidak disetubuhi. Talak bid'i, talak dalam waktu haid. Ya, bid'i. Haram perbuatan itu tapi talaknya jatuh. Baik, gitu. Jadi macam mana kita nak kira 3 kali suci? Kata dia buat talak sunni. Dia talak pada waktu suci. Jadi talak suci, 1 suci. Lepas itu haid. Lepas itu suci. Berapa kali suci dah? 2 kali suci. Lepas itu haid. Lepas itu suci. Berapa kali suci dah? Sampai habis. Masuk je haid yang ketiga. Haid yang ketiga habis iddah. Bergantung kepada kebiasaan isteri itu lah. Haidnya berapa lama. Kan? Kalau dia talak waktu haid, talak bid'i, maka mula haid yang pertama yang ditolakkan. Lepas itu suci. Lepas itu haid. Lepas itu suci. Berapa kali suci? 2 kali. Lepas itu haid. Lepas itu suci. Berapa kali suci? 3 kali suci. Lepas itu haid. Masuk haid yang keempat ni, habis iddah. Cerai hidup berapa kali suci? 3 kali suci. Baik. 3. Jika ia kecil belum datang haid
atau perempuan tua yang sudah berhenti haid, menopause, maka iddahnya 3 bulan. Ya. Kalau sekiranya isteri itu masih kecil, belum haid lagi, atau dah menopause, maka dia kira dengan masa 3 bulan. 3 bulan habis iddah. Baik. Tapi kalau isteri diceraikan sebelum dia bersetubuh, maka dia tidak ada iddah. Tidak ada iddah. Dia jadi bain. Talak tu talak bain. Tapi bain asghar. Tak perlu isteri itu berkahwin dengan orang lain. Maksudnya, kalau nak berkahwin semula, kena akad dan mahar barulah. Sama ada cerai talak 1 atau talak 2. 2 talak. Kalau dia cerai talak 3 sebelum dia bersetubuh, maka dia tu jatuh bain akbar. Dia kena kahwin dulu dengan orang lain, diceraikan, tamat iddah, baru boleh kahwin semula dengan suami asal. Ni kes apa ni? Kes yang belum disetubuhi. Isteri tapi belum disetubuhi. Kemudian khulu' juga. Khulu' ni tebus talak. Isteri membayar beberapa jumlah harta, contoh, untuk menebus talak. Maka ini ke tidak ada iddah. Maaf, tidak boleh balik semula. Maksud saya ialah tidak boleh balik semula. Dia bukan talak raj'i. Dia juga talak bain. Talak bain. Kalau nak balik semula, kena akad semulalah. Mahar baru. Baik. Selesai tuan-tuan dan puan memperkatakan tentang rujuk dan iddah. Iddah ni ada makna ta'abbudi. Ada makna ta'abbudi, maksudnya perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa perlu iddah? Itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya pengabdian diri kita. Itu agama kita yang perlu kita buat. Kemudian nak membesarkan perkahwinan itu. Perkahwinan sebenarnya syiar Islam. Dia adalah syiar Islam. Dan menunjukkan bahawa perkahwinan itu bukanlah hubungan-hubungan yang lekeh-lekeh. Yang bila orang kata cerai hari ni, cerai tadi, sejam kemudian kahwin pula. Boleh kahwin pula dengan orang lain, contoh. Tak ada beza lah dengan, misalnya dengan apa? Dengan pelacuran contoh. Bertukar-tukar pasangan tu dalam masa sekejap je. Dan untuk berhati-hati, betul-betul nak pastikan bahawa tidak mengandung. Si isteri itu tidak mengandung. Tunggu sampai 3 kali suci. Baru boleh berkahwin semula. Pastilah tu. Memang sah-sah tak mengandung maksudnya. Orang jantan ada tempoh bertenang jelah. Baik. Dia tak payah tunggu iddah, dia kahwin dalam itu pun selagi tak cukup kota dia. Baik.
Itu tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Talak, kita ulang sekali lagi. Ulang kaji sikit. Talak ada talak raj'i. Apa talak raj'i? Talak yang boleh balik semula suaminya dengan merujuk kepada isteri, ya, dengan kehendak suami sahaja, tidak memerlukan pada kehendak isteri, redha isteri, dan ada saksi atau tidak ada saksi, rujuk itu sah, tapi disyorkan, dianjurkan ada saksi. 2 saksi. Baik. Kemudian talak bain. Apa maksud talak bain? Mestinya sang suami yang menceraikan tidak boleh kembali semula kepada bekas isterinya yang telah ditolak walaupun dalam tempoh iddah. Tak boleh balik. Ya. Talak bain ada 2. Satu, bain asghar, maksudnya kecil. Bain asghar ni macam ni. Dia boleh balik semula kepada bekas isteri dia, tapi dengan syarat akad dan mahar yang baharu. Okey. Siapa dia talak bain kecil ni? Yang pertama, dia talak isteri dia sebelum bersetubuh. Yang keduanya, dia ada khulu', difasahkan, dipisahkan. Ada tebus talak. Tebus talak. Isteri membayar jumlah tertentu untuk menebus dirinya. Contoh. Jadi, bain. Kalau nak balik semula, kena akad dan mahar semula lah. Mahar baru. Dan bila iddah sudah habis, dia jadi bain. Bain ni tak boleh balik semula dalam iddah menggunakan akad dan mahar yang sama. Baik. Bain ini bagi bain akbar. Mutallaqah bainuna kubra. Bain akbar ni macam mana? Dia talak isteri dia dengan talak 3. Talak 3. Sama ada 1 atau 3 serentak. Nak marah sangat, boboh lalu 3. Ambil nak, tak boleh nak balik dah. Walaupun dalam iddah. Bila dia boleh balik? Kata nak berkahwin semula. Bila sang isterinya, ataupun kita bolehlah beritahu, guna istilah bekas isterinya. Bila bekas isterinya berkahwin semula dengan orang lain, perkahwinan yang biasa, bukan luar biasa maksudnya. Perkahwinan yang sempurna, ya. Akadnya dengan maharnya, kemudian bersamanya sebagai suami isteri, iaitu kita kalau bahasa eksplisitnya bersetubuh lah. Bersetubuh, kemudian diceraikan pula oleh suaminya yang kedua, berakhirnya iddah daripada suami yang kedua, bolehlah si suami yang pertama itu tadi berkahwin semula dengan bekas isterinya dengan akad dan mahar yang baharu. Itu dia beza antara talak bain kecil dengan talak bain besar. Talak bain asghar dengan talak bain akbar. Ya. Talak bain asghar, bain juga tak boleh balik dalam iddah. Tak boleh nak rujuk juga dalam iddah. Tapi habis iddah boleh kahwin semula tanpa perlu bekas isterinya itu berkahwin dengan orang lain. Baik, itu dia panggil bain kecil. Bagaimana cakap teman? Marah. Ya. Talak tak jatuh 1000, dia jatuh 3. Dia hak dia sampai 3 saja. Biar sejuta pun nak marah sangat kan. Baik. Kenapa dia ada talak bain akbar ni, dia susah, jadi payah dan sebagainya, supaya para suami ni mengambil perhatian kepada persoalan talak ni.
persoalan perkahwinan ni. Perkahwinan adalah satu ikatan yang suci. Membina kekeluargaan untuk kelangsungan keturunan dan survival manusia. Maksudnya generasi keturunan manusia. Jadi dia satu ikatan yang suci, hebat, besar, menyempurnakan agama seseorang. Jadi suami tidak wajar, tidak seharusnya memandang enteng reng-rengan mulut nak lepaskan talak ni. Ya. Walaupun dalam keadaan bergurau, ya, jatuh. Main-main, jatuh. Berlakon, jatuh. Prank, jatuh. Ya. Marah sangat, jatuh. Dipaksa tak jatuh. Kalau dipaksa itu mengancam betul-betul. Tapi kalau mengancam itu mengancam ala sakat-sakat nak geletek saja, baik cerai. Tidak aku geletek. Contoh, jatuh. Kalau dipaksa cerai, engkau mesti cerai talak satu isteri. Talak satu apa? Aku bagi dua lalu. Satu tak jatuh. Yang dipaksa tak jatuh. Yang lebih itu satu artinya jatuh. Isteri dia bukan talak dua, talak satu. Salasun jidduhunna jidd wa hazluhunna jiddun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang seriusnya serius, main-mainnya serius. Main-main pun jadi. Main-main pun jadi. Berlakon pun jadi. Bergurau pun jadi. Jadi, maksudnya apa? Jatuh. Talak. Lepas itu, rujuk. Lepas itu, satu lagi apa? Berkenaan dengan perkahwinan. Talak, rujuk dan apa lagi satu? Apa lagi Ustaz? Akad. Tidak. Salasun najidduhun najid wa hazluhun najiddun. 3 perkara yang seriusnya serius, berguraunya serius. Nikah. Nikah. An-nikahu war-raj'atu wat-talaqu. Ataupun dia sebut talak dulu. An-nikahu wat-talaqu war-raj'atu. Ya. 3 perkara ni jangan buat main. Nikah, talak dan rujuk. Baik. Ada apa tuan-tuan nak tanya? Yang berlakon, maksudnya yang ambil upah ataupun yang tolong kawan. Aku nikahkan akan dikau tu. Salasun jidduh najid. Cuma mungkin dia akan buatlah dia untuk memutuskan akad tu dengan kabul tu dia ada masa lama. Dia pandailah buat agaknya. Dia lepas kabul tu misalnya ijab tu kabul ijab kan, ijab dulu. Lepas itu dia berhenti kejap, lepas itu sama kabul maka tak sah. Maka terputus lama antara ijab dan kabul tu. Mungkin gitulah agaknya. Tapi kalau yang begitu-begitu maksudnya tak boleh nak main-main. Mabuk juga, mabuk ya. Mabuk dengan mabuk yang diusahakan ataupun dibuat oleh sendiri, onar, angkara sendiri maksudnya. Minum arak, isak dadah, dia cerai isteri dia, jatuh. Tapi kalau mabuk tu mabuk laut, mabuk makan ubat, silap makan ubat dan sebagainya. Kemudian buah yang saya tanya tuan-tuan pun tak boleh nak tangkap dulu tu, baru saya ingat namanya buah kecubung. Mabuk kecubung. Kalau mabuk kecubung, dia tak ada benda-benda nak mabuk, okay? Bahannya buah kecubung, mabuk tak?
Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan, selesai kita memperkatakan tentang babul munakahat. Satu rubuk daripada 4 rubuk yang ada dalam fiqh, iaitu rubuk muamalat. Mula-mulanya rubuk ibadat dulu. Rubuk ibadat, rubuk muamalat, rubuk munakahat dan rubuk jinayat. Dan selesai alhamdulillah kita memperkatakan tentang munakahat, dan pada masa yang akan datang kita sambung bab hudud jinayat dalam Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa